Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmah Hakim dan saya akan menerangkan dua isi pertama di dalam pembentangan kami ini. Yang pertama adalah definisi keluarga Islam dan yang kedua adalah apakah itu pandemik COVID-19, dan saya akan menerangkan isi-isi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Okay, yang pertama adalah definisi keluarga Islam. Definisi keluarga Islam adalah bermaksud sebahagian daripada masyarakat Islam dan cara seseorang itu belajar mengenai Islam sejak dari kecil. Bermaksud di sini adalah apabila kita telah berpasangan dan telah mendirikan rumah tangga, kita adalah satu unit ataupun sebahagian daripada satu masyarakat dan satu komuniti Islam tersebut. Dan seterusnya, cara seseorang itu belajar mengenai Islam dari sejak kecil. Ini memainkan peranan kepada ibu bapa. Ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk mengajarkan anak mereka tentang nilai murni Islam dan mengajarkan mereka tentang Islam itu sendiri. Okay, sebenarnya saya akan menerangkan isi yang berada dalam definisi keluarga Islam, iaitu apakah maksud institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan bermaksud yang pertama adalah unit kecil dalam masyarakat. Seperti huraian yang di atas, ialah kita tergolong dalam satu komuniti atau masyarakat tersebut. Yang kedua adalah mestilah terdiri daripada berpasangan, iaitu suami dan isteri ataupun bersama anak-anak. Okay, itulah yang dimaksudkan bahawa institusi kekeluargaan. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang isi-isi yang terdapat dalam keluarga dalam Islam. Yang pertama adalah perlulah dilaksanakan dengan memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah. Apabila kita telah memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah, itulah baru dipanggil keluarga dalam Islam. Dan yang seterusnya adalah kita perlulah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam ahli keluarga, sesama ahli keluarga kita. Itulah baru kita dipanggil keluarga dalam Islam. Sepertinya kita perlulah menaikkan amalan ataupun memberi ataupun menerangkan atau menghidupkan sunnah ataupun membaca Al-Quran seperti berjemaah di dalam rumah. Itulah contoh-contoh yang boleh diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Aiman bin Marozi, dari kelas CS 240 3C. Kali ini saya akan menerangkan tentang kesan mengabaikan hubungan kekeluargaan. Kesan mengabaikan hubungan kekeluargaan yang pertama adalah terjadinya tekanan keluarga. Untuk yang pertama, terjadinya tekanan keluarga adalah menjadi punca kepada masalah sosial dalam kalangan remaja. Ia juga menyumbang kepada masalah remaja seperti lari rumah, seks bebas, lumba haram, hamil wanita, pembuangan bayi, sumbah maram dan juga kes jenayah berat yang lain. Tekanan yang berlaku juga menjadi punca perbalahan rumah tangga. Tekanan dalam keluarga mempengaruhi hubungan perkahwinan suami isteri. Perkahwinan yang tidak bahagia memberi kesan negatif kepada psikologi individu seseorang. Okey, kesan yang kedua adalah tidak memahami antara satu sama lain. Contohnya ahli-ahli keluarga mengalami masalah untuk berkomunikasi dan saling bertukar fikiran. Hal ini berlaku apabila kurangnya berkomunikasi antara anak-anak dan adik-adik dan juga ibu bapa dengan anak-anak. Contohnya seperti apabila anak-anak pulang ke rumah, apabila mereka makan bersama keluarga, ibu bapa kurang berkomunikasi atau kurang bertanyakan hal pada sekolah pada anak-anak. Dan anak-anak juga menjadi seterusnya menjadi lebih takut atau tidak selesa untuk bercerita masalah mereka atau pengalaman mereka di sekolah kepada ibu bapa. Seterusnya menyebabkan pergaduhan dan ahli keluarga permusuhan sesama sendiri. Hal ini juga menjadi punca perbalahan, kerana apabila kita tidak bertegur sapa sesama sendiri,
kita mungkin akan membawa ia mungkin akan menyebabkan seorang ni tarik muka ataupun uh, ataupun seterusnya menimbulkan pergaduhan, dan pergaduhan ini mungkin berkekalan lama kerana mereka tidak bertegur sapa sama sendiri. Okey, selain itu anak-anak lebih gemar bersama rakan daripada keluarga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri bin Azmi, nombor matrik 20229876669, kelas RCS 2403C. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan tentang kelebihan atau kepentingan menjalinkan hubungan kekeluargaan. Baiklah, isi yang pertama adalah menghindari daripada masalah sosial dalam keluarga. Okey, antara masalah sosial yang sering berlaku dalam kalangan remaja adalah gejala merokok dan gejala memberontak. Siapakah golongan remaja? Saya sebagai golongan remaja, pelajar sekolah menengah juga dikira sebagai golongan remaja, dan pelajar yang degree asasi matrik juga dalam kalangan golongan remaja. Gejala merokok dan memberontak ini berlaku kerana remaja yang memberontak dan merokok itu tidak menerima kasih sayang daripada ahli keluarga mereka. Oleh itu, ramai remaja akan melakukan sesuatu perkara yang tidak elok untuk menarik perhatian ibu bapa mereka agar ibu bapa mereka lebih peka dan cakna terhadap apa yang berlaku atau apa yang dihadapi oleh anak mereka. Oleh itu, kita sebagai ibu bapa, kita mestilah memberi perhatian kepada anak kita dengan sepenuhnya agar dapat mendidik mereka ke jalan yang lurus dan menghindari perkara yang dilarang oleh Allah. Isi yang kedua adalah memupuk sikap saling menyayangi antara satu sama lain. Ibu bapa yang memberi perhatian sepenuhnya kepada anak mereka akan dapat mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang disukai dan tidak disukai oleh anak mereka. Yang kedua adalah dapat mengelakkan daripada berlakunya perbalahan atau menyelesaikan satu perkara yang tidak disetujui oleh pihak ibu bapa dan pihak anak. Okey, jika ibu bapa seorang tu memilih kasih, contohnya ibu bapa lebih sukakan anak yang pertama berbanding anak yang kedua, akan berlaku banyak perkara yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazir Mubin akan membicarakan tentang cara-cara memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan. Yang pertama, mengadakan perbincangan sekiranya berlaku apa-apa masalah di dalam keluarga. Masalah yang terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa memerlukan kekasaran dan dapat mengeratkan lagi hubungan tersebut. Contohnya, jeritan maupun kata-kata kesat yang dikatakan daripada ibu bapa kepada anak-anak akan membuatkan emosi anak-anak terganggu dan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu memberontak dalam keluarga. Ini juga akan menimbulkan perasaan hilangnya rasa hormat terhadap orang tua mereka. Oleh itu, untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, perbincangan yang baik akan menghasilkan penyelesaian yang baik dalam keluarga itu. Selain itu adalah beriadah bersama, maupun di dalam rumah ataupun di luar rumah. Aktiviti riadah ini sangat sesuai dilakukan bersama keluarga bagi mengeratkan hubungan kekeluargaan. Di samping dapat meluangkan masa bersama dan melakukan aktiviti bersama, ia dapat mengeratkan hubungan ibu bapa dan anak-anak. Aktiviti riadah di hujung minggu amat digalakkan bagi setiap keluarga supaya dapat mengeratkan lagi hubungan mereka dan
bagi membantu mengurangkan stres di tempat kerja maupun di sekolah bagi ibu bapa ataupun anak-anak. Yang ketiga, menyambut hari penting bersama. Dengan menyambut hari penting bersama, ia merupakan satu aktiviti yang sememangnya dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Hari penting yang dimaksudkan itu adalah seperti hari lahir, hari kesyukuran dan sebagainya. Hari perayaan juga termasuk sebagai hari-hari penting yang dapat disambut oleh keluarga. Walau bagaimanapun, perkara ini semakin dilupakan oleh sesetengah keluarga disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor pekerjaan yang membuatkan mereka lupa akan hari-hari penting yang ada dalam keluarga. Oleh itu, menyambut hari penting pasangan ataupun anak-anak akan mengeratkan lagi hubungan dan memberikan satu memori yang indah buat keluarga, dan hubungan kekeluargaan itu akan jadi semakin erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashraf Haika Farhan bin Nur Azli dan nombor matrik saya adalah 2022745971. Saya daripada kelas RCS 2403C dan saya akan mewakili kumpulan saya untuk kesimpulan. Sesebuah institusi keluarga yang kuat dan kukuh dapat dibentuk jika aspek-aspek yang penting telah diajarkan oleh Islam diamalkan. Hal ini kerana Islam telah menitik beratkan tentang ilmu kekeluargaan daripada perkara asas sejak dahulu lagi. Jika pendekatan Islam tidak diambil oleh semua umat Islam, bagi sesebuah institusi keluarga tersebut akan mudah goyah dan rapuh. Beberapa perkara utama yang boleh kita titik beratkan. Antaranya adalah yang dapat menjadi punca utama ke arah kerapuhan sesebuah institusi keluarga adalah pengabaian tanggungjawab oleh ibu bapa, gagal menunaikan nafkah serta terjerat dalam hutang. Selain itu, konsep kekeluargaan yang perlu diambil berat adalah menanamkan sikap saling memaafkan. Hal ini dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan sekaligus dapat menepis salah faham daripada berpanjangan. Akhir sekali, dengan mengamalkan komunikasi yang berhikmah sesama ahli keluarga dan bijaksana ketika berbicara seperti bercakap dengan lemah lembut, bertolak ansur serta sabar dalam segala hal yang membahagiakan ahli keluarga juga dapat mengeratkan hubungan dalam sesebuah institusi keluarga. Kesimpulannya, pendekatan Islam di dalam sebuah keluarga juga perlulah diterapkan dan diamalkan oleh kita agar dapat menambahkan lagi kekuatan sesebuah institusi keluarga dalam mengeratkan sesebuah hubungan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bukan video tadi, untuk pengetahuan semua, nama saya Ahmad Fasra Kamal Masri dan saya lah yang mengedit video tersebut. Okey. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan kumpulan saya sendiri dan tidak lupa juga Ustaz Zuraimi. Okey. Sesungguhnya apa yang baik hendaklah jadikan teladan. Institusi kekeluargaan ini sangatlah penting, lagi-lagi pada era endemik COVID-19 ini, di mana keluarga merupakan orang yang paling terdekat dengan kita. Jadi apa yang baik harap diambil dan apa yang buruk dibuang. Sungguhnya perkara yang baik itu datang daripada Allah dan perkara yang buruk itu datang daripada kami sendiri, dan kami harap kami dapat betulkan di masa depan. Jadi dengan itu tamatlah sudah isi kami. Sesungguhnya jika ada masa kita dapat berjumpa lagi, dan jika ada sebarang pertanyaan jangan lupa untuk usulkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.